Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Siratal mustaqim, siratal ladzina Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidil amin ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal huda ila al khair Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Pimpinan Masjid Al-Hidayah, seluruh jawatan kuasa, penggerak, penyusun, penjaga, pemelihara, penyambung, penerus tugas dan legasi yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak terbukanya kota Yathrib atau Madinah dalam peristiwa hijrah, dan antara golongan yang paling terasa akan kesan hijrah adalah golongan yang ada keterkaitan langsung dan hubungan langsung dengan masjid, kerana antara misi dan visi penghijrahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah adalah untuk menyusun jawatan kuasa Masjid Nabawi. Jawatan kuasa masjid adalah antara orang yang golongan yang menikmati hasil daripada proses hijrah Nabi. Di mana ada masjid, di situ hanya ada jawatan kuasa, di situlah terletaknya roh hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, detik dan ketika ini Allah masih lagi sudi. Allah masih lagi tidak merajuk pada kita yang sering kali mengguris dan menghiris serta mengecewakan Allah. Solat terlewat, sedekah terlambat, mengaji liat, itu kita. Tetapi Allah tidak pernah merajuk dan dia terus memujuk. Akhirnya malam ni kita sekali lagi ditakdirkan dan diizinkan Allah 40 minit dan 45 minit kurang lebih bersiaran langsung. Maka detik ini adalah detik kita sebut sebagai prime time. Dalam 24 jam yang kita lalui, pastikan ada masa puncak, masa perdana aku dengan Tuhanku, aku dengan rumah Tuhanku, yakni masjid. Jangan ada sebarang unsur dunia mengganggu-gugat jiwa dan mengusik, mengganggu iman kita. Dalam tempoh 24 jam, katakan pada diri, ini masa aku dengan Tuhan, masa aku dengan Quran, masa aku dengan Ustaz, masa aku dengan taman syurga. Dunia jangan menggangguku. InsyaAllah. Tuan-tuan, alhamdulillah. Ayo kita teruskan pengembaraan jiwa dan juga perkongsian ilmu malam ini. Saya ingin mengajak tuan-tuan untuk kita menekuni dan mentadaburi sebuah tajuk besar yang berlaku dalam peristiwa Muharram, yang kita sebut sebagai peristiwa besar Muharram dan kaitan dengan hadis akhir zaman. Boleh? InsyaAllah. Pertama, tuan-tuan, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, mengilhamkan, if you love, you have to live. If you love, you have to live. If you want to alive, you have to move. Itu prinsip yang pertama. Prinsip apa? Kalau kamu sayang dan cinta, kamu kena tinggalkan. Kena cinta itu meninggalkan dan membebaskan serta melepaskan. Macam tuan-tuan sayang dunia, sayang rumah. Tuan-tuan lepaskan dunia, kerehatan 40 minit. Kita duduk walaupun tidak selesa. Itu pertama prinsip hijrah.
Nabi 53 tahun. Selesa 53 tahun tuan-tuan. Macam kita kalau berkhidmat di jabatan kerajaan maupun swasta, 30 tahun, 35 tahun, pencen. Orang sambut kita, ya Allah, dengan kompang. Teketak tum-tum, teketak tum-tum, teketak, teketak, teketak. Teriak, peluk, dakap, cium ni, ya Allah. Punya berat nak meninggalkan tempat dunia cari rezeki dan perkhidmatan kita. Itu baru 30 tahun. Dan kita pergi kerja mungkin 7-8 jam. Dan mungkin ada hari yang kita tak pergi kerja. Walaupun 30 tahun servis. Ini Nabi duduk tak pernah tinggal 53 tahun. Siang berdakwah, malam beruzlah. Tertitis air mata Nabi bila turunnya perintah hijrah. Sehingga kan Nabi berjalan dalam kitab Sirah Nabawiyah. Nabi berjalan kaki tuan-tuan daripada Mekah sampai ke Juhfah. Juhfah ni antara salah satu tempat miqat. 180 kilo daripada Mekah. Dan nak sampai Madinah dah. Ketika itulah tuan-tuan Nabi pusing belakang menitis air mata Rasulullah. Turunnya Jibril. Limadha yabki ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Ada siapa-siapa yang telah mencederakan jasadmu? Katakan Muhammad. Tidak ya Jibril. Aku menangis bukan sebab aku tercedera fizikalku. Tetapi aku menangis kerana terluka hatiku. Sebab apa? Sebab aku masih rindu akan tanah tempat, tanah tumpah darahku yang aku tinggalkan 53 tahun. Maka Jibril memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, itulah prinsip yang saya sebutkan tadi. If you love, you have to live. Sayang, cinta berat, itu yang hang kena lepas. Nabi Allah Ibrahim sayang, cinta pada anak dan isteri, lepaskan. Berlakulah peristiwa Zamzam. Lepaskan wahai Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim dengan cerita Nabi Muhammad, dia ada similarity. Sebab itulah Allah takdirkan Nabi kita tuan-tuan lahir daripada susur galur dan leluhur Nabi Allah Ibrahim AS. Apa persamaan dia? Nabi Ibrahim Allah suruh tinggal. Wahai Ibrahim, berat tak nak tinggal Palestin? Sayang tak tanah tumpah darah? Hubbul watan, sayang ya Allah. If you love, you have to live. Nabi Ibrahim pun tinggal Palestin. Nak pergi ke mana? Tak tahu. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Tinggalkan ke mana? Ke tempat yang tak ada orang, tak ada line, tak ada internet, tak ada data, tak ada air, tak ada tanah, tak ada tumbuhan, tak ada penduduk. Sunyi, sepi, kering, kontang, gersang, tandus. Tapi aku tidak akan sesekali mensia-siakan penghijrahanmu, wahai Ibrahim. Tengok. Akhirnya berkat penghijrahan lahirlah tapak Kaabah dan Mekah. Satu. Kedua, Nabi Muhammad pun sama juga. Allah rawat dan Allah rehat. RNR. Allah pujuk hati Nabi. Sedih tinggalkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan, siapa sangka tanah yang dulunya tempat menjadi kubur Nasara, Kristian, kebun dan ladang kurma yang gersang, tempat orang Kristian, Yahudi, orang sembah berhala. Sallallahu alaihi Muhammad. Tiba-tiba tuan-tuan, di kawasan tapak Yathrib, tiba-tiba bertukar menjadi kota cahaya yang penuh cinta dan kota cinta yang penuh cahaya yang kita namakan Madinah Al-Munawwarah berkat penghijrahan. Muslimin dan muslimat, itulah mukadimah, momentum perkongsian kita. Jadi saya nak kongsikan malam ni tuan-tuan, apa yang berlaku, kronologi dan juga senarai beberapa peristiwa besar dalam bulan Muharram. Tuan-tuan, untuk nak mulakan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia tidak ada takwim dan tidak ada penyusunan nama-nama bulan. Yang tuan-tuan pun maklum, penyusunan takwim hanya dimulakan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab.
Bangsa yang hebat, bangsa yang mulia, bangsa yang terangkat darjat adalah bangsa yang memiliki identitinya sendiri. Tuan-tuan, jadi nak mengangkat martabat bangsa Arab dan tamadun, kehebatan sesebuah tamadun diukur pada memiliki identiti tersendiri. Jadi ketika itu, mana-mana bangsa yang ada bahasa sendiri, tulisan sendiri, tarikh sendiri, bulan sendiri, catatan rekod sendiri, maka bangsa tu hebat. Maka Sayyidina Umar mengangkat kehebatan tamadun Arab ketika itu sehingga akan terciptanya takwim hijrah. Dan menandakan siapa yang ada takwim, yang ada penyusunan jadual sendiri, maka dia hebat. Orang Penang ada bahasa Penang. Itu maksudnya tamadun Penang ni. Jangan main-main. Orang Penang dia ada tulisan dia. Tu ya. Orang Penang dia ada makanan dia. Sikandar, kotar, watai. Itu identiti. Jangan main-main ha. Tak jumpa 3 hari, boleh bergoyang kepala. Ketak perut. Tu identiti. Tamadun. Tamadun Kepinangan nama dia. Kepinangan. Soalan ada semua amat. Jadi berbalik tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar membina takwim. Nak bagi tahu hebat tak hebat tamadun pada zaman tu. Dan kenapa dijadikan peristiwa hijrah sebagai kita sebut sebagai apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai ukuran dan sebagai syarat. Kenapa dijadikan sebagai simbol? Kenapa peristiwa hijrah ni? Sedangkan hijrah pada zaman Nabi tidak berlaku dalam bulan Muharram. Yang ni kita sebut banyak kali dah. Sallallahu alaihi wasallam. Berlaku dalam penghujung Safar dan Rabiul Awal. Tapi diangkat sebagai pemula, sebagai tanda. Tanda memulakan takwim hijrah, Sayyidina Umar ambil peristiwa hijrah dalam memulakan dan menyusun nama-nama bulan Islam. Sebab apa? Hijrah benda yang sangat besar dalam hidup Nabi dan umat. Apa implikasinya? Disebabkan hijrah, Nabi berjaya buka 2 kota. Disebabkan hijrah, Nabi berjaya cantumkan 2 hati dan jiwa. Siapakah mereka? Nabi berjaya buka kota Madinah, dan disebabkan hijrah, Nabi berjaya buka kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Dan hijrah juga menyatukan 2 saudara yang sudah lama tidak bertegur siapa, namanya Aus dan Khazraj. Dan benda ni impact dia besar. Maka Sayyidina Umar mengambil peristiwa hijrah sebagai ukuran dan penanda starting bulan-bulan Islam. Setibanya Nabi tuan-tuan nak menandakan bila masuknya waktu solat, nak buat solat fardu, tak ada ukuran, tak ada signal. Apa benda kita nak buat ni? Kita nak bina negara, bina tamadun, bina identiti. Maka identiti bila masuknya waktu solat mesti ada syarat, mesti ada tanda, mesti ada identiti. Sebab di Mekah tak boleh buat semayang sebab menjadi, bukan tak boleh nak semayang. Sembahyang secara kita kata bukan secara terbuka sebab Mekah masih dikuasai oleh Arab-Arab jahiliah. Mekah bukan tempat untuk membina daulah. Mekah bukan tempat untuk membina sekel dakwah. Akhirnya Nabi move hijrah ke kota Madinah. Maka Madinah menjadi tempat sekel dakwah yang baharu yang Nabi rasa this is the main point. Inilah yang aku cari selama ni. Untuk apa? Membina vibe Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Maka Nabi tanya, wahai sahabat, apa cadangan ni? Identiti kita nak bina negara bangsa Madinah. Bila masuknya waktu solat, jemaah, syiar, maka datang sahabat mencadangkan, ya Rasulullah, kita gunakan loceng menandakan masuknya waktu solat. Antaranya, tak boleh, loceng ni menyerupai man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia sebahagian daripada mereka. Loceng daripada Nasorong. Kalau macam tu kita kena trompet. Tak boleh, trompet menyerupai geng-geng Yahudi. Tenet, tenet, tenet. 2. Cadangan ditolak.
Dan masuklah ketika cadangan yang ketiga, Sayyidina Umar Al-Khattab bermimpi. Dan dia berkongsi mimpinya, ya Rasulullah, aku mimpi bahawa untuk menandakan signal identiti solat jemaah dan juga pembinaan negara Madinah adalah dengan azan. Tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut, lauka, andai kata adanya Nabi selepasku, maka Umar lah orang yang selayaknya. Banyak insiden dan ayat Quran, sebelum turun ayat Quran, Allah bagi signal Sayyidina Umar akan sebut dua peristiwa tu, Quran pun turun. Bukan Quran, maksudnya ayat sesuatu peristiwa turun. Sebab tu Nabi bagi signal, kalaulah ada Nabi selepas aku, la kana Umar. Lau kana nabiyyan, andainya ada Nabi selepas aku, Umar lah orang selayaknya. Sebab apa? Banyak benda yang dia sebut, Jibril buat turun wahyu. Umpama macam tu. Seolah-olah Umar ni dia khasyaf. Dia nampak apa benda yang Allah nak bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itulah datanglah, maka Nabi menyatakan persetujuan, maka berlakulah peristiwa azan buat kali pertama di bumi, di muka bumi. Tuan-tuan, azan antara 5 benda yang disyariatkan hanya untuk umat Muhammad. Daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada azan. Sebab tu orang yang azan, talbiyah, salam, ini semua benda yang tak ada disyariatkan pada zaman-zaman umat terdahulu. Hanya disyariatkan umat Muhammad, tuan-tuan. Sebab tu bila talbiyah, bila takbir raya, bila azan, bila salam, Assalamualaikum, tak ada pada zaman umat-umat terdahulu. Hanya disyariatkan pada kita. Sebab tu bila buat, tuan-tuan kena rasa roh tu, kena rasa bangga. Allah bagi kat kita kot, special, eksklusif. Okey, bagi menyorot, maka berlakulah, maka bermulalah, terbinalah negara daulah. Maka ketika itulah azan menjadi tanda, menjadi syiar muslimin dan muslimat berkumandang di bumi Madinatul Munawwarah oleh Sayyidina Bilal yang disebut sebagai muazzin pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terakhir. Dalam peristiwa, tuan-tuan, dalam kitab Bidayah wa Nihayah, catatan rekod peristiwa Muharram berlaku, kita sebut, kita starting awal. Yang pertamanya, dalam ruang yang sempat kita bincang malam ni, turunnya Nabi Allah Adam terciptanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Dalil pada surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku ciptakan Adam pada pemula, walaupun waktu itu belum ada lagi. Allah ciptakan Adam, terciptanya juga diriwayatkan, tuan-tuan, dalam bulan Muharram. Satu. Yang kedua, dalam surah Al-A'raf ayat 23, ketika Nabi Adam tersalah, terkhilaf, termakan hasutan dan godaan syaitan dan iblis in panic sehingga tercampak daripada syurga, maka dipohonkan ampun pada Allah. 100 tahun sujud, 300 tahun menangis. Ada riwayat kata Nabi Adam sujud 300 tahun, menangis 100 tahun. Ada kata 100 tahun sujud, 300 tahun menangis, sehingga mengalirnya air mata Nabi Adam membentuk sungai-sungai di dunia. Maka asal usul sungai antara disebut riwayat adalah daripada air mata Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam bermunajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat munajat, ayat taubat, ayat insaf, ayat tak mau buat dah ya Allah, pohon ampun. Maka Allah ampunkan Nabi Adam juga dalam bulan Muharram daripada asbab ayat tadi. 3. Peristiwa Nabi Allah Nuh alaihissalam disebut dalam surah Nuh 26 ayat yang ke-26, ketika mana Nabi Allah Nuh alaihissalam Allah uji
menjadi Nabi yang pertama berhadapan dengan umat yang pertama paling ingkar dan durhaka, serta umat pertama yang syirik, umat pertama yang sembah berhala, umat pertama yang derhaka pada Nabi. Sehingga kan yang ni saya sebut pada pertemuan yang lalu, dan umat pertama berlaku dan terciptanya teknologi moden pada zaman ini. Hari itu saya dah sebut dan sedikit macam kecoh pada ruang komen. Saya pun tak tengok komen. Sebut kat sinilah. Mengatakan bahawa antara antara kontroversi kita sebut menjadi umat Nabi Nuh ni, sebab antara riwayat dan pandangan mengatakan Dajjal lahir daripada golongan umat Nabi Nuh. Sebab tu Dajjal nanti dia datang, dia membawa sihir dalam bentuk teknologi. Saya tidak mengatakan teknologi itu sihir. Tetapi akhir zaman, sallallahu alaihi Muhammad, Dajjal dia akan mengaburi mata iman jiwa kita dengan menggunakan sebahagian daripada teknologi untuk menzahirkan propaganda dia. Itu ayat penerangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang kata sains dan teknologi ni semua sihir. Bukan itu. Kita tak katakan sains dan teknologi itu semua sihir. Kalau tu jenuh lah. Yang ni pun teknologi, jangan guna. Itu semua teknologi kan. Kita hidup di zaman dia. Cuma Dajjal bila dia keluar, propaganda yang dia buat, yang hidup mati, yang mati dihidupkan balik. Teknologi apa yang Dajjal guna? Orang buta dihidupkan, orang buta dicilekkan kembali. Teknologi apa yang Dajjal guna? Benda di langit diturunkan ke bumi. Teknologi apa yang dia guna? Itu ayat dia. So teknologi ni adalah sebahagian elemen yang akan digunakan pakai oleh Dajjal untuk menzahirkan sihir kepada umat yang tak kuat jiwa dan imannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam setelah ter-PKP. Tuan-tuan ingat tak? Keseluruhan kita terkurung dalam PKP berapa hari? Jom kita throwback sejarah lama. Sejarah tak mau berulang. Mula-mula tu 18 Mac kan? 2020. Siapa ingat tarikh tu? Sampai bila kita mula boleh merentas ataupun kali pertama bebas. Aku sudah bebas. 5 bulan kita tak sembahyang Jumaat. PKP pertama. Sejarah hitam. Day ni hilang bau kapet masjid 5 bulan. Biasa hari-hari duk kena bau kapet kan. 5 bulan tak cium kapet masjid. Ada orang yang resah tak boleh menyawa. Sebab apa? Tak main masjid tu umpama ikan tak jumpa ayam. AJK lah biasanya kan. Dia rasa macam tak boleh hidup ni. Ada orang 5 bulan tiba-tiba kena main masjid. Aduh, pasal apa kena main? Macam tu pula. Dia elok-elok je kan kaki di rumah kena main masjid pula sembahyang Jumaat. Dapat giliran 2 kali berturut-turut berkeli. Ragam umat ketika itu. Nabi Nuh tuan-tuan PKP 244 hari. 8 bulan 14 hari. Dalam kapal. Sallallahu alaihi Muhammad. Disebut dalam surah Nuh, setelah cukup genap 244 hari, kurang lebih plus minus, maka Allah selamatkan dan Allah keringkan air banjir satu dunia. The first pandemic was happened around the world, around the sky. Maka pandemik pertama di dunia berlaku juga pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. New norm pertama berlaku di dunia juga berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ketika Allah reset balik world dan dunia ni. Bila ayat turun, kering, dunia di reset, start dengan 83 orang. Dunia ni hanya ada 83 orang saja. Start balik. Zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh dah ada ribuan manusia. Tapi bila berlaku belanja besar, kan mati habis. Tiga ikut beriman pada zaman Allah. Ya bunayya, irkam mana.
Wahai anakku, hulurkan tanganmu, ikut ayah, naik atas kapal. Anak anda akan selamat. Oh tidak ayah. Ayah pergilah naik atas kapal. Biar anak anda cari bukit yang paling tinggi. Dia tak ikut anak dia. Anaknya Kan'an, anak sulung. Akhirnya karam. Persoalannya di sini tuan-tuan. Dengan kal jibal. Quran disebut kan. Air menggunung. Seperti gunung. Kal jibal. Setinggi gunung tuan-tuan. Kita tak bayang ayat setinggi gunung. Memang tak boleh bayang. Sebab bayang pun tak sampai. Tak pernah duduk zaman tu. Macam seorang ayah nak menjerit panggil anak dia yang tinggi gunung, anak kat bawah. Kita flag kat 5 panggil tak dengar dah. 5 mungkin dengar lagi kan flag. Atas gunung tuan-tuan nak panggil macam mana ni? Zaman Nabi Allah Ibrahim, wa fil nas fil haji karijal. Ayat 27 surah Al-Hajj, wa adzim fil nas bil hajju karijal. Allah kata, wahai Ibrahim, panggillah, serulah manusia, wa adzim fil nas bil hajj. Panggil manusia menunaikan haji. Nabi Ibrahim kata nak panggil macam mana? Suaraku mana orang dengar? Nabi Ibrahim naik atas Jabal Abi Qubais, bukit pertama di dunia. Gunung pertama sebelah Masjidil Haram. Jerit diriwayatkan orang Yaman boleh dengar. Macam mana orang Yaman boleh dengar? Nabi naik atas bukit je pun. Teknologi apa yang ada pada zaman tu? Ini yang menjadi kupasan. Teknologi apa yang ada pada zaman Nabi Nuh, dia pagi anak dia boleh dengar tinggi gunung. Adakah mungkin ada teknologi supersonik yang boleh mendengar suara jarak jauh? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang pasti teknologi canggih, lagi canggih zaman kita dah ada pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Okey, kembali. Itu yang ke seterusnya. Nabi Allah Ibrahim terselamat daripada Namrud ataupun Nimrod yang menghasilkan perkataan riddah. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala sembahan Raja Nimrod ataupun Namrud. Berhala-berhala yang hancur, Namrud yang marah, murka pada Nabi Allah Ibrahim ditangkap dan akhirnya apa yang berlaku? Diikat dan dibakar. Kat mana? Sanli Urfa. Tempat tu menjadi nama Sanli Urfa selatan. Dulu kawasan wilayah Iraq, kawasan Fadd al-Aram. Sallallahu alaihi wasallam. Tempat lahir, tempat membesar Nabi Allah Ibrahim. Hari ini yang berlakunya kisah Nabi Ibrahim dibakar ni berada dalam jajahan wilayah Turki dan sempadan ke Syria, dan tempat ni tak kurang daripada 2 juta pelarian Syria, menjadikan antara negara yang paling ramai dan paling, kita kata, paling awal membuka penempatan pelarian penyelamat kepada pelarian Syria. Kalau pergi kat kawasan tu, kita tak rasa macam duduk di Turki, kita terasa macam duduk di Syria, sebab lebih kurang 2 juta pelarian Syria dibuka, disambut, disahut, dibelai, dipeluk oleh Recep Erdogan ataupun Erdogan. Kawasan ni. Nabi Allah Ibrahim dibakar api setinggi gunung, kal jibal. Tadi ayat setinggi gunung. Ya nar kuni bardan wa salama. Allah perintahkan kepada api, wahai api, jadikan kamu sejuk dan aman selamat menyelubungi nabiku. Api bakar tapi sejuk. Ni pun tak bayang. Tak terbayang. Berlaku juga dalam bulan Muharram. Ayat 52 surah Al-Anbiya ada cerita ni terperinci. Daripada kisah Nabi Allah Ibrahim, kita turun ke zaman Nabi Allah Musa
Ataupun dalam bahasa Ibrani, Musi. Nabi Musi. Mim Sin. Sebab apa? Nabi Musa ditemui oleh Asyih Fir'aun di antara Mim dan Sin. Mim tu ma, air. Sin tu sajarah, pokok. Nabi Musa ditemui antara air dan pokok. Sejarah. Yang bagi nama tu adalah Asyih, isteri Fir'aun. Dan Nabi Allah Musi ataupun Musa alaihissalam. Tuan-tuan, peristiwa ini berlaku pada tanggal 10 Muharram. Kalau 10 Muharram, kita orang Melayu ni sambut apa? Bobok suara. Bila orang tanya, Pak Cik, sebut sejarah yang berlaku dalam 10 Muharram. Bobok suara, Ustaz. Ustaz tanya sejarah. Bobok suara lah. Dia tak kira, yang kira bagi dia 10 Muharram tu sejarah dia kira suara lah. Hak lain tak tahu lah. Bobok suara tu adat kita. Tak ada dalam kitab sejarah pun kan. Tapi tak salah. Contoh Laila Muhammad. Nak buat bobok suara lah hari lain pun tak apa kan. Tapi kalau hari lain, dia jadi surah lah. Kalau belah Terengganu dia panggil sura. Bobok sura. Ashura ni 10. Baru ni saya pergi ceramah dekat Kepala Batas. Mereka buat hari 1 Muharram tu. Hari Hijrah. Tak dah bobok Ashura. Tak apalah. Saya kata kalau dari segi bahasa, salah lah. Bukan bobok Ashura ni. Bobok Ahada. Ahada kan satu. Hampa buat 1 Muharram. Bobok Ahada lah. Tukar nama. Sedap juga Ustaz no. Okay, kami buat banner. Selamat datang ke Majlis Bobok Ahada. Nama baru. Bid'ah tu. Okey, tuan-tuan, apa berlaku peristiwa Nabi Allah Musa AS? Tuan ingat, Nabi Musa AS diuji Allah mempunyai umat yang ketegak dia lebih kurang kita. Kalaulah umat yang degil dari segi ingkar syirik, menang dekat umat Nabi Nuh. Tapi dari segi ketegak campur degil jadi ketegil. Degilnya umat ni tuan-tuan, selepas Nabi Nuh, umat Nabi Nuh adalah umat Nabi Musa dengan umat Muhammad. Sebab dua umat ni yang paling ramai. Umat paling ramai kita lah. Sebab apa? Lagi tak kiamat, duduk beranak situ lah. Kita paling ramai. Paling ramai di dunia dan paling ramai di syurga umat Muhammad. Bersandarkan pada syafa'atul uzma. Kita bersandarkan pada syafaat Nabi yang tinggi. Hidup paling lambat, hidup paling lama, mati paling lambat. Duduk dalam syurga paling singkat, bangkit paling cepat. Itu kita. Semua bersandarkan syafaat Nabi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi Musa diuji dengan umat. Umat Nabi Musa ni special. Sebab apa? Dia hidup pada zaman Nabi ada depan mata. Yang ni kita pernah sebut dalam siri sebelum ni. Tak kurang daripada 3 orang. Nabi Musa, Nabi Shu'aib, Nabi Harun. Hui. Pi depan ada Nabi, pi belakang ada Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Pi Georgetown jumpa Nabi. Pi Al-Ustaz jumpa Nabi. Umpama macam tu lah. Sekejap lagi dia pekerat part ni. Kena hantam lah. Ustaz kata di Georgetown ada Nabi tu. Habis dah aku. Nak bagi tahu umpama macam tu. Duduk di zaman Nabi Musa tu. Keluar depan rumah ada Nabi. Keluar belakang rumah. Ada Nabi ni. Ya Allah. Hebatnya. Jealous. Jealousnya tuan-tuan boleh hidup dengan Nabi. Tapi apa berlaku pada zaman Nabi Musa yang namanya umatnya Bani Israel. Anak cucu cicit Nabi Yaqub. Mereka ni menjadi hamba tanpa bergaji, tanpa berbayar kepada Fir'aun. Sallallahu alaihi Muhammad. Raja Mesir. Fir'aun bukan nama raja, nama gelaran. Nama gelaran bagi raja-raja Mesir yang memerintah pada zaman itu. Dia ada Fir'aun Khufu, Fir'aun Ahmos, Ramses. Tuan-tuan, ketika geng Bani Israel, umat Nabi Musa ni, mereka jadi hamba yang tidak bergaji. Menjadi apa? Kerja mereka tukang pahat batu, tukang korek batu, tukang angkat batu,
tukang batu untuk membina peradaban teknologi zaman zaman Firaun. Tuan-tuan pun tahu piramid. Piramid tu apa? Tempat mati. Piramid tu apa? Tempat matilah, kubur. Kalau kubur Firaun dah secanggih itu, macam mana istana yang dibina tanpa menggunakan paku? So teknologi apa yang ada pada zaman tu? Tu. Okey. Allah nak beritahu tuan, ketika umat Bani Israel ni buat Firaun tak tahan dah. Kami nak lari. Kami bebas. Takdir Allah 10 Nabi Musa berjaya membawa keluar 70,000 umat Bani Israel keluar daripada menjadi tukang batu kepada Firaun, bina istana piramid. Piramid bukan zaman Firaun Nabi Musa. Sebelum tu dah ada dah. Zaman Firaun kufur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bila keluar bebas menjadi tukang batu, maka ikutlah ni Nabi Musa ni berjalan duguduk sampai ke perairan Laut Merah. Tiba-tiba tak ada jalan. Faqul nadrib bi'asakal bahr. Surah Al-Baqarah. Di depan laut, macam mana nak selamatkan diri? Di belakang tentera Firaun yang ratusan ribu mengejar. Hampir, semakin dekat, semakin hampir. 70,000 Bani Israel pusing belakang. Musa, belakang Firaun, nak pergi mana ni? Ada yang menyalahkan Nabi Musa. Itulah pandai sangat, kata Nabi, kata tahu jalan, bawa kami ke sesat, nak pergi ke mana? Habislah kami. Umpama macam tu bahasa dia. Ada sebahagian yang tak puas hati kat Nabi Musa. Maksudnya Bani Israel ni yang kata punya biadabnya depa. Depa ikut Nabi Musa bukan nak beriman pun, sebab nak selamat diri di Firaun je. Ada orang ikut kita bukan sebab sayang kat kita. Ada orang follow kita bukan sebab hormat kat kita, tapi ada kepentingan duniawi. Sebab benda dunia yang dia nak selamat bebas. Dia nak lepas, nak selamatkan diri dia daripada sebarang ancaman, ugutan, apa-apa sahaja, kesalahan ke, dia buat kesalahan tu, dia nak selamat bebas, dia tumpang seseorang. Hanya semata-mata nak bebaskan diri dia. Bukan nak beriman, bukan sayang pun, bukan hormat Nabi Musa. Ini Bani Israel. Sampai ke sempadan, ayat turun. Faqul nadrib bi'asakal bahr. Pukul tongkatmu. Nabi Musa ni tak tahu pukul apa? Pukul laut dengan tongkat. Jadi apa? Nabi Musa pun tak tahu nak jadi apa. Akhirnya pukullah perintah Allah. Bila pukul, lautan terbelah menjadi dua. Dan lautan bertukar menjadi daratan. Dan terpecah kepada 12 laluan. 70,000 Bani Israel tak banyak dah. Turun ke dasar lautan, mengikut 12 laluan, berlari tuan-tuan sampai ke sempadan Laut Merah. Geng Firaun ni pun sampai juga. Tuan-tuan pun dah dengar cerita benda ni lama dah kan. Cuma malam ni special je sebab apa? Sebab ada sound effect. Okay. Ternyata ada asap keluar je. Sound dari Muhammad. Okay, kat mana tadi? Sampai ke sempadan, geng-geng Firaun pun, tuan-tuan bayang, mereka pun tak pernah tengok kejadian benda yang pelik ni. Macam mana lautan terbelah menjadi. Hui. Kita tak tengok situasi tu tuan. Dah sikit kan? Kat mana? Kat mana rasa-rasa macam ada suasana seperti itu? Boleh tengok lautan terbelah. Kat mana? Masuk akuarium. Dekat LKAM ada kan? Buka lagi. Dekat Pen Mutiara. Ada. Dulu berapa ringgit lah? RM6 yang masuk. Dekat Underwater World, Langkawi kan? Di Aquaria, KLCC. Masuk tu kan? Masuk bawa anak-anak kan kita bawa masuk bawah ayak tu kan? Ayak ikan-ikan. Itu pun tak sangka dah. Balik cerita kat orang kampung.
update status. Itu pun kita rasa dahsyatnya ni, buat macam mana ni? Itu baru masuk akuarium yang ayak atas kepala. Ini tuan-tuan real. Yang tu masuk akuarium, kita pegang kaca. Kan kaca yang blok kan? Kaca pun. Tapi ini tuan-tuan bukan kaca. Pegang tu ayak tu, memang real. Ini bukan cubaan, ini betul-betul. Maka penutup cerita tentang 12 laluan 70,000 Bani Israel umat Nabi Musa follow. Bila follow tuan-tuan sampai ke tentera Fir'aun, akhirnya tenggelam. Saya tak mau perincikan bab ni sebab maksudnya ni pernah bincang. Nak ceritanya peristiwa ni berlaku pada 10 Muharram dan 70,000 umat Bani Israel yang follow Nabi Musa tuan-tuan selamat dan terselamat. Kesempatan seberang dan akhirnya ketika itulah berlakunya peristiwa geng-geng tentera Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah, sehingga kan ada riwayat mengatakan bahawa di ketika air sampai di tenggorok halkum Fir'aun baru dia sebut amantu bi rabbi Musa, amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Tapi Allah kata apa? Segalanya telah terlambat ketika nyawamu sampai di halkum, imanmu tidak diterima wahai Fir'aun. Maka Allah tak terima dah. Maksudnya irman Fir'aun pun memang pernah berlaku. Fir'aun nak masuk Islam. Oh ni tajuk best ni. Fir'aun masuk Islam. Cuba nak syahadah, tapi Allah tak terima. Sebab apa? Penghujung. Itulah kita. Kan kita pun faham. Taubat manusia diterima selagi mana nyawa tidak sampai ke halkum. Tuan-tuan, bila sampai selamat, Nabi Musa nak bawa umat dia pergi ke mana? Masuk ke Palestin, ke Kanaan. Sebahagian umat 70,000 yang selamat ni, yang tengok dah mukjizat Nabi Musa, kebesaran dan kekuasaan Allah yang menakjubkan, sepatutnya secara teorinya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Iman mereka menambah sebagaimana 7 pemuda Al-Kahfi iman bertambah bila tengok sesuatu kejadian. Tengok tsunami, iman bertambah. Saudara semaman. Tetapi yang berlaku sebaliknya, mereka hak tak saknya insaf sayang. Macam kita kan, pergi Mekah, pergi haji ni, balik haji astagfirullah, astagfirullah. Masuk Maidin ni tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Boleh shopping, alhamdulillah, astagfirullah. 2 minggu kan. Masuk minggu ketiga, selang pendek. Tasbih apa ke mana? Apa? 2 minggu kan, hangat-hangat tak ayam. Geng-geng Bani Israel lagi dahsyat. Tuan-tuan, ketika Nabi Musa ajak masuk ke Palestin, mereka ingkar. Mereka kata apa? Di Palestin ada kaum bangsa yang lagi kuat. Kami takut kami jadi apa-apa. Hampirlah jadi apa pun, hang dulu kena. Umpama ayat dia macam tu. Mereka mencabar Nabi Musa. Sepatutnya Nabi Musa kan dah selamat hampa daripada Fir'aun. Hampa follow lah Nabi. Tapi tak, ingkar. Tu baru tengok kuasa Tuhan. Muslimin dan muslimat. Akhirnya sebahagian daripada Bani Israel inilah yang ingkar dan mereka bertebaran ke seluruh dunia. Dan golongan yang ingkar inilah tuan-tuan melahirkan bangsa Zionis, Yahudi. Sebab apa mereka nak Palestin? Sebab mereka claim balik, kata Palestin adalah the promised land. Tanah yang dijanjikan. Memang dijanjikan betul, tapi bukan sekarang abang oi. Yang Allah janji tanah untuk hampa ni ketika Nabi Musa bawa hampa waktu tu betul. Pasal apa waktu hampa tak follow? Lah ni baru hampa nak claim. Tawaran tu dah tertutup dah. Lah ni dia claim kata Palestin negara dia. Sampai tak ada dalam Google Map Palestin bertukar menjadi Israel. Geng-geng ni. Inilah geng-geng Zionis yang hak ingkar pada 10 Muharram di belakang Nabi Musa AS. Okey, saya tutup. Yang tu dia panjang. Penutup pertemuan kita malam ni tuan-tuan, berlaku hadis dalam kitab Al-Fitan. Kitab cerita tentang Syekh Nu'aim bin Hamad, cerita tentang akhir zaman.
La taqumus sa'ah. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga kalian akan berlakunya satu peristiwa besar dalam bulan Muharram. Okey, antara hadis yang disebut yang pertama, apabila berlakunya, saya bacakan mafhum dia, terdengarnya suara gaib dalam bulan Ramadan, akan berlakunya huru-hara dalam bulan Syawal, akan berlakunya pemberontakan Zulkaidah, diikuti dengan pembunuhan dan peristiwa berdarah dalam bulan Zulhijjah, dan juga peristiwa berdarah dan pembunuhan seterusnya berlaku dalam Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan ketika itu tuan-tuan, disebut dalam hadis ni, sallallahu alaihi Muhammad, maka muncullah turunnya Al-Mahdi. Okey, peristiwa Muharram. Walaupun hadis ni dia darjat dia dhaif ataupun lemah, tetapi kajian tidak mengatakan bahawa dia boleh ditolak secara total. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, kita fokus pada peristiwa Muharram. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah berlaku peristiwa berdarah di sekitar Kaabah pada bulan Muharram, Zulhijjah dan Muharram, tuan-tuan. Sebab kita nak tengok kaitan Muharram dan akhir zaman. Benarkah Al-Mahdi akan muncul pada bulan Muharram? Hadis ni sebut Muharram setelah berlaku beberapa insiden 2-3 bulan sebelum tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu Syiah sangat berhati-hati dengan bulan ni, sebab tu mereka meraihkan hari raya pada bulan Muharram. 10 Muharram disebut hari Ashura, adalah hari raya Syiah. Dan mereka menantikan munculnya Al-Mahdi pun dalam bulan Muharram. Tuan-tuan, sebut tentang peristiwa berdarah yang menandakan akan munculnya Al-Mahdi dalam bulan Muharram berlaku pada tahun 1979. Menarik cerita ni, tuan-tuan fokus. 20 November tepat 1 Muharram 1400 Hijrah 1979. Saya tak lahir lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih kurang 30 tahun, 40 tahun lebih lah kan. Dan ni pun dah 1445. So 45 tahun yang lalu berlaku satu penawanan dan berlaku satu pemberontakan di mana berlaku selepas subuh tepat jam 5.25 pagi yang telah menyebabkan 127 orang mati di pihak polis Saudi, 451 orang cedera. Berlaku pemberontakan daripada pemberontak, golongan-golongan pemisah, golongan-golongan pemberontak yang menamakan mereka, nama mereka Ikhwan. Golongan bangsa Arab Badui yang diketuai oleh Juhaiman Al-Utaibi. Sallallahu alaihi Muhammad. Juhaiman Al-Utaibi ni adalah seorang penduduk Arab Badui yang menentang Juhaiman Al-Utaibi yang merupakan salah seorang. Dia menawan Kaabah. Masjidil Haram dan Kaabah pernah ditawan 1979. Pemimpin dia Juhaiman bin Muhammad Saif Al-Utaibi yang mendakwa dirinya telah bermimpi bahawa abang iparnya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani diangkat sebagai Al-Mahdi. Betulan abang ipar dia ni memang bangsa Quraisy dan nama pun Muhammad bin Abdullah. Jadi kebetulan tu dah ada dah. Dan dia pun percaya bahawa mimpi adik dia ni, dia memberontak dan berlawan dengan polis Saudi. Akhirnya berlaku Kaabah ditawan. 117 orang mati di peringkat geng Juhaiman ni, 68 orang dihukum bunuh. Apa yang dia buat? Selepas subuh, tepat jam 5.25 pagi, lepas habis sembahyang subuh, Juhaiman sengaja semayang. Dia masuk. Macam mana dia masuk? Pada waktu tu Mekah penuh dengan renovation. Macam lah Masjidil Haram ni tuan-tuan, dia punya renovation tak pernah berhenti sampai kiamat. Siap pintu ni, pergi bulan depan pintu pula. Siap pintu ni, pergi bulan depan pintu. Ada je kerja dia. Hak menara, hak depan dia tak tahu bila nak siap. Pintu 1, pintu Saud, pintu Abdul Aziz, King Abdul Aziz. Ketika berlakunya banyaknya renovation, maka dibuka syarikat Bin Laden kan yang memegang kontrak tender. Maka banyaklah laluan-laluan bawah tanah dikorek, digali.
Sebab renovation memang kena guna bawah tanah. Juhaiman telah menyusup ke dalam laluan ini sehingga sampai betul-betul di depan Kaabah untuk merampas Kaabah. Jadi tuan-tuan, siapa nak cium Hajarul Aswad, tuan-tuan pi cari dekat renovation, masuk ikut jalan bawah. Ni bukan melawak kan. Ustaz bagi formula kan. Saya pun tak pandai buat. Masuk jalan bawah. Underground, terowong, bawah tanah. Sampai betul-betul tepi imam. Apa yang dibuat tuan-tuan? Dia merampas mic. Merampas mic. Tuan-tuan ni macam mana? Tak bayang. Lah ni imam duduk kat mana? Masjid Haram sekarang. Tuan-tuan masuk pintu, tepi pintu satu tu kan? Ataupun tepi pintu tepi pintu satu tu dekat bawah dia jantas tu. Tuan-tuan masuk, kita ambil kiri, turun eskalator. Ni nak pergi tawaf. Turun eskalator sampailah depan Kaabah. Okey. Belah kanan tu tempat imam. Tentu akan nampak bingkai-bingkai emas. Kalau kita duduk betul-betul kat Kaabah, dekat Hajarul Aswad, pusing belah kanan belakang, tuan-tuan nampak. Ni Kaabah, Hajarul Aswad, belakang tempat imam kat situ. Yang ada tiang-tiang emas. Itu tempat imam. Jadi tempat imam tu dia kosongkan. Mana ada orang sembahyang depan imam kan? Dia kosongkan sampai ke Hajarul Aswad. Tapi zaman dulu, kalau hari Jumaat, kalau tak panas sangat, dia akan tolak mimbar, duduk tepi Kaabah. Jadi imam akan duduk kat situ. Kadang situ, kadang di dalam. Okey. Cerita dia, Juhaiman ni masuk, dia merampas mic. Tuan-tuan boleh bayang. Dia pergi rampas mic imam Masjidil Haram. Disebabkan dia bawa tentera-tentera dia, maka polis Saudi ketika itu tak dapat bersedia dan bertahan. Akhirnya ditawan Kaabah. Maka diisytiharkan abang ipak dia sebagai Al-Mahdi. Dan dia minta abang dia tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, pi duduk di antara penjuru Hajarul Aswad dengan Maqam Ibrahim. Sebab dalam hadis memang Imam Mahdi akan muncul di bai'ah antara dua tempat ni. Dan dia buat pengumuman ni, Wahuwa Al-Mahdi, Wahuwa Al-Mahdi. Dia buat pengumuman, wahai tuan-tuan, dalam bahasa kita, ni Al-Mahdi dah keluar dah ni, abang ipak aku. Hampa mai bai'ah. Menggunakan mikrofon Imam besar Masjidil Haram. Tuan-tuan bayang macam mana? Tuan-tuan, Imam mikrofon Masjidil Haram yang ada 7,000 speaker boleh didengar sejauh 9 km. Dijaga oleh 120 orang sound engineer. Sistem bunyi yang paling canggih di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan bayang macam mana berlaku suasana itu. Mekah ditawan. Berlaku huru-hara, berlaku pembunuhan, peristiwa berdarah. 1979, 2015 kren jatuh, peristiwa berdarah. 2017 juga berlaku peristiwa berdarah. Ada orang mencederakan dirinya, katanya jemaah Syiah daripada Iran. Rentetan peristiwa berdarah inilah yang ditulis dan direkod oleh ulama-ulama yang kaji hadis akhir zaman, eskatologi. Lagi banyak peristiwa berdarah di dataran ataupun penjuru Kaabah, lagi hampir menjelangnya kemunculan Al-Mahdi. Yang kita sebut ni semua dah berlaku. Juhaiman ni tentera, dia tentera army, tentera kebangsaan, tentera Saudi, tapi menentang kerajaan Arab Saudi 18 tahun. Sebab apa? Ini baiknya. Okey, dalam buruk dia pun ada baiknya. Apa baiknya? Yang pertama, ini manifesto. Apa yang dia kata? Keluarga Saud mesti ditentang. Dia menentang penubuhan kerajaan Arab Saudi. Sebab apa? Arab Saudi ni tak macam dulu dah. Dia pun dah lupa dunia. Dulu negara padang pasir, lagi sibuk nak mengejar harta. Ni kata Juhaiman. Keluarga Saud mesti turun takhta diraja. Kerajaan baru perlu ditubuhkan. Ni tak ada kaitan dengan politik. Ni saya baca ni fakta Juhaiman. Hentikan kerjasama dengan Amerika Syarikat. Dia tak puas hati sebab Saudi pro Amerika. Betul lah. Kalau saya pun kalau bab ni mungkin setuju dengan dia. Bab ni. Serta tutup semua kedutaan barat. Peranan perempuan dihadkan dari segi pendidikan, pekerjaan. Tutup semua pusat hiburan. Setuju. Larang penjualan alat muzik. Yang agak syadid bab ni. Sallallahu Alaihi Muhammad. Apalagi katanya,
Pemerintahan Arab Saudi menggunakan agama demi kepentingan dunia. Skandal rasuah, korupsi, pentadbiran kerajaan. Mereka sangat materialisme, mengejar harta dunia. Di kalangan Saudi semakin meningkat menjadi-jadi. Putuskan hubungan diplomatik dengan US. Tak puas hati sebab Saudi mereka pro kepada, agak mesra kepada Syiah dan mazhab-mazhab lain selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ni klaim Juhaiman. Polisi kerajaan Arab Saudi cenderung untuk memodernkan negara Arab Padang Pasir dengan pengaruh westernization, pembaratan Saudi. Tengok-tengok betul sebab tentera Raja MBS, Presiden Saudi, anak Raja Salman hari ini mengisytiharkan 2030 adalah negara Arab Saudi akan menjadi negara barat yang lagi barat daripada US. Kita sedang menuju kehancuran. Muslimin dan muslimat Allah. Jadi dengan peristiwa-peristiwa yang saya kongsikan ini menandakan itulah peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Muharram. Tuan-tuan, sebagai penutupnya, Allahumma salli ala Muhammad, apa yang kita nak ambil pelajaran dan pengajaran bila berlakunya peristiwa hijrah? Cerita hijrah ni maksudnya apa? Allah sebut 28 kali dalam Al-Quran. Maksudnya berpaling, memutuskan, melepaskan, meninggalkan dunia yang berat yang kamu tak akan bawa ke dalam kubur. Itu hijrah secara bahasa. Jadi apa yang kita kongsikan ini tuan-tuan memberikan kita keinsafan dan kesedaran bahawa Muharram ni bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diambil daripada bulan yang diharamkan, Muharram. Zulhijjah kepunyaan orang haji, Zulhijjah. Muharram yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Jihad. Sebab apa? Menjadi rutin orang Arab, suka berperang, suka berlawan, suka bergaduh, suka bermusuh, suka berbala, suka bertelagah. Ini bahasa Arab. Maka Allah kata jihad, perang Muharram direhatkan. So bulan ni bulan damai, bulan relax, bulan tenang, bulan sayang, bulan salam. Sebab tu Nabi sampai dalam Madinah, Nabi kata afsyus salam. Bukan bulan berlawan. Bulan ni sunyi daripada peperangan. Maka orang Arab berhenti langsung, tak ada peperangan. Bulan damai. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau jihad pun diharamkan, apatah lagi jahat. Kan? Jihad benda halal, tapi diharamkan oleh Allah dalam bulan ni. Menghormati bulan Muharram. Sebab itulah tuan-tuan, kalaulah kita betul-betul lah nak ambil manfaat dan kita kata nak ambil ibrah daripada pesanan Allah, pesanan Rasulullah daripada bulan Muharram ni, jangan ada peperangan. Kalau betul-betul nak ambil roh Islam bulan Muharram, penasihat agama kena bagi cadangan kepada pemimpin kita, jangan buat pilihan raya dalam bulan Muharram. Sebab apa? Kalau buat bulan Muharram, kumpul bergaduh dan berperang. Padahal bulan ni bulan tenang-tenang, bulan cakap baik-baik, damai-damai, sayang-sayang, peluk-peluk, sweet-sweet, manja-manja. Bukan bulan bergaduh. Okey, hanya sekadar selingan saja. Tidak ada sentimen mana-mana. Saudara Muhammad. Mungkin kita cadangkan penasihat agama kaji bab ni, bagi cadangan terus kepada pemimpin kita. Muharram jangan buat. Tak kisahlah PRN ke PRU ke, tak mau ada perbalahan. Kita nak relax-relax, tenang-tenang, chill-chill, kawan-kawan, tak mau gaduh-gaduh. Okey tuan-tuan, saya kira sekadar itu yang dapat dikongsikan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ni akan memberikan kita kekuatan dan juga pencerahan jiwa untuk menambah baik nilai amalan bekalan takwa menghadap Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, sesungguhnya hidup ini bukan apa yang orang beri, tetapi sejauh mana yang kita raih dan hargai. Hidup ini juga tuan-tuan bukan hanya penting apa yang Nabi korban hingga giginya tercabut, tetapi yang lebih penting sejauh mana dan sedalam mana umat mampu menyambut dan menyahut. Maksudnya
hijrah ini bulan yang Allah Nabi pas kat kita dengan darah, air mata, Nabi korban segala-galanya, sakit, demam, sedih, pilu, rindu, darah, air mata, pas Islam kat kita. Macam mana kita nak menyambut? Itu yang penting. Nabi korban tu penting dah, tapi yang lagi penting, hak nak sambut di bawah ni. Orang yang meneruskan perjuangan. Kemenangan itu penting, tetapi nak meneruskan kemenangan dalam kebenaran, itu yang lagi penting. Mohon maaf andainya ada kata-kata dan gurauan yang tak kena di mana-mana. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan angkat darjat. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.